Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naina Safia binti Muhammad Rakib, nombor matrik 04 DUB 22F1028. Saya dari Jabatan Kejuruteraan Awam. Nama pensyarah saya Puan Nur Hidayah binti Muhammad Saleh. Latar belakang hal ehwal kelab pengguna. Kelab pengguna adalah usaha murni yang terancang untuk mendedahkan para remaja atau pelajar tentang hak pengguna dan pendidikan kepenggunaan sebagai langkah awal dalam melahirkan pengguna yang bijak pada masa hadapan. Aktiviti-aktiviti kelab pengguna ini membolehkan pelibatan aktif pelajar bagi menimbulkan rasa semangat berkumpulan, kemahiran berfikir dan bertindak, kesedaran penggunaan yang baik dan mengelakkan diri dari terjebak kepada kegiatan negatif. Secara umum, kegiatan kurikulum yang ada telah berjaya membina disiplin pelajar bagi meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Namun demikian, masih terdapat yang boleh dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi yang semakin mencabar. Bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju, kita perlu menyediakan golongan yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi akhlak, jasmani, emosi, rohani dan intelek ajari. Rasional. Pelajar merupakan kumpulan pengguna generasi baru, New Consumer Group, yang bakal mempunyai kuasa beli sendiri, mempengaruhi permintaan dan penawaran barang dan perkhidmatan suatu hari nanti. Oleh kerana itu, tanggungjawab dalam melahirkan pengguna yang bijak adalah sangat dititik beratkan kerana ianya akan memicu perkembangan ekonomi negara dan memenuhi keperluan orang ramai dengan lebih baik. Seterusnya ialah visi. Visi untuk membentuk generasi pengguna yang bijak, rasional dan kompeten dan bertanggungjawab. Seterusnya ialah misi. Meningkatkan kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab pengguna serta isu-isu kepenggunaan semasa. Meningkatkan pengalaman, kemahiran dan kepimpinan di dalam hal-hal kepenggunaan. Memupuk semangat berpasukan dan bersatu padu di kalangan ahli-ahli kelab di dalam membuat keputusan dan menyuarakan pendapat di dalam hal-hal kepenggunaan dan menyemarakkan kegiatan kepenggunaan di kalangan ahli kelab. Objektifnya pula ialah yang pertama, meningkatkan kesedaran dan perlindungan pengguna melalui latihan dan pendidikan kepenggunaan dan penyediaan sumber maklumat yang berkaitan. Yang kedua, membangunkan gerakan kepenggunaan yang lebih berkesan. Dan yang ketiga, menguruskan aduan-aduan pengguna secara efisien. Antara fungsi utama meliputi aspek-aspek berikut. Yang pertama, merancang dan melaksanakan program pendidikan pengguna seperti seminar, ceramah, bengkel dan pameran kepenggunaan. Yang kedua, merancang dan melaksanakan program kesedaran pengguna seperti Bulan Pengguna Kebangsaan, cabaran interaktif pengguna kelab pengguna, persidangan gerakan pengguna siswa dan program kepenggunaan secara amnya. Yang terakhir, membangunkan gerakan kepenggunaan dalam negeri melalui perkongsian pintar termasuk mengadakan program secara kerjasama dengan persatuan-persatuan pengguna NGO. Gerakan Pengguna Negeri GPN, Gerakan Pengguna Daerah GPD dan skuad pengguna dan sebagainya mengurus dan menyelia gerakan pengguna daerah GPD dan mengendalikan aduan-aduan pengguna dan memberi khidmat nasihat. Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN ialah sebuah kementerian Malaysia yang ditubuhkan pada 27 Oktober 1990 untuk menggalakkan pembangunan perdagangan dalam negeri serta untuk meningkatkan keberkesanan perlindungan pengguna. Menteri KPDN yang terkini ialah Datuk Seri Salahuddin Ayub. Kementerian ini dahulunya dikenali sebagai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP.
Antara kaedah menjadi pengguna bijak ialah yang pertama, membeli barang keperluan yang secukupnya dan mengurangkan kehendak. Yang kedua, mengelakkan daripada berhutang dengan orang lain. Yang ketiga, menyokong barangan tempatan. Yang keempat, melakukan perbandingan harga barang antara kedai-kedai. Yang kelima, membeli barangan yang berkualiti supaya barangan tahan lama dan tidak rosak. Yang terakhir, membuat aduan sekiranya berlaku kesalahan dalam menjual beli oleh penjual. Antara cadangan yang boleh dikemukakan terhadap pihak kerajaan bagi menangani masalah kenaikan harga barang, iaitu yang pertama, kerajaan perlu memastikan bekalan secara domestik mencukupi untuk pengguna. Yang kedua, kerajaan perlu mengawal aktiviti import dan ekspor. Yang ketiga, kerajaan perlu menetapkan harga shilling dan melakukan pemantauan secara kerap. Yang keempat, kerajaan hendaklah memberikan tindakan yang tegas kepada peniaga yang melanggar undang-undang. Yang keempat, kerajaan perlu mengadakan kempen mempraktikkan amalan jimat cermat. Yang terakhir, kerajaan perlu memudahkan proses aduan daripada pengguna. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.